bersumpah akan menghantui kalian sehingga selesai syutingnya. Primadona salah dialog. Dia sepatutnya sebut hitungnya, tapi dia sebut syuting. Cut! Salah dialog. Buat sekali lagi. Primadona. Boleh sampai ke? Bolehlah siap. Pergi. Bilik siapkan. Mak, Rahim minta ampun, minta maaf. Selamat Hari Raya. Rahim terpaksa. Semalam, saya dengan Suri pergi spa. Sepanjang hari kat sana. Dina baru balik. Datin? Maaflah ya. Semalam, Intan terdengar Datuk, Datin dengan Johan bergaduh. Cerita sikit. Biasalah tu. Sedangkan lidah lagi tergigit. Apa lagi anak beranak. Datuk cuma tak suka kawan-kawan Johan. Itu aja. Tak ada apa benda pun. Ada benda dia nak tanya. Kau kita kena sumpahan ke mak sebab tu Rin jadi macam ni? Wepik je lah. Siapa yang bagi tahu Rin semalam? Tak ada. Saya cuma... Rin, berapa kali mak cakap, sumpahan tu semua tak betul, karut. Orang kampung ni satu hal, suka sangat bercerita hal orang. Rin, jangan nak percaya. Sudahlah, Mak. Mak sedih tau bila Rin tanya macam tu. Rin, sekarang ni bagi tahu mak, siapa yang mengganggu fikiran Rin? Minah. Tak. Dahlah, Mak. Kita lupakan je lah. Hei, manalah budak ni letak barang-barang aku? Yati? 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 Ataupun jalan orang-orang yang sesat. Jadi kita sebagai manusia, ingat tu, harus memilih jalan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita mendapat keberkatan daripada Allah. Kabaro, kaf alif ta nun ya. Keberkatan. Ingat tu mama adik? Dengar, Mi. Ibu saya seorang ibu tunggal. Dah 15 tahun hidup tak ada suami.
Demi kebaikan kami adik-beradik, dia tak kahwin lagi sejak bapa saya meninggal lagi. Kalau Umi kahwin, ya anak-anak, Umi takut. Umi takut anak-anak Umi terabai, ya. Terutamanya Muhammad Adil. Kerana suami Umi meninggal sewaktu Muhammad Adil berumur 3 tahun, ya anak-anak. Kerana itulah Umi tidak kahwin lagi. Makan minum anak-anak Umi takut, ya. Umi takut terabai sebagaimana Umi tidak kahwin. Tetapi, ya anak-anak, Umi juga tahu. Assalamualaikum. Nama saya Khatijah binti Tan. Saya seorang pelakon. Cik bagi tahu. Dan saya dilahirkan di Kota Baru, Perak. Satu tempat yang agak kampung, tapi satu tempat yang penuh dengan seni. Sana banyak melahirkan orang seni. Kota Baru, Perak. Dan itulah tempat lahir saya. Sepanjang saya berlakon dah dekat 40 tahun, anak saya POV pun dah 35 tahun dan saya dah berlakon lama dah, mungkin dekat 40 tahun. Saya bermula dengan teater sikit-sikit, lepas tu dengan ekstra, pelakon ekstra, sehinggalah saya dapat leading role, saya dapat pelakon filem, saya dapat anugerah yang pertama saya dapat anugerah di dalam lakonan, itu pentas teater. Di teater saya pernah menang satu anugerah pelakon wanita terbaik anjuran, saya tak ingatlah, tapi itu anugerah yang di dalam bidang teater tahun 80-an. Drama tu saya ingat, Serawut Kasih nama dia. Cikgu saya arwah Haji CHM, seorang yang sangat hebat, dah meninggal. Dan saya pernah menang anugerah skrin dalam filem Embun tahun 2000 ke atas lah, saya tak ingat. Dan juga di dalam filem Embun saya juga pernah menang anugerah pelakon pembantu wanita terbaik Asia Pasifik pada tahun mungkin 2002 saya rasa. Dan itu adalah pencapaian terbesar dalam hidup saya, dan saya sangat berbangga dengan bakat yang Allah berikan kepada saya, dan bakat itu ada pada anak-anak saya, Pin, Kain. Saya orang kata sebenarnya anugerah yang membuatkan kita sehingga kini saya masih berlakon, dan anugerah itu adalah sesuatu yang membuatkan kita lagi ingin memperbaiki lakonan kita, sehingga dia dalam bidang seni ni sebenarnya dia kalau kita fikirkan, dia tak boleh nak dinilai, tak boleh nak diiktiraf dengan duit ataupun anugerah, sebab dia seni satu benda yang sangat halus, sangat dia anugerah tu daripada Allah. Allah bagi dalam diri seseorang itu, dia boleh berlakon, dia boleh berkarya, itulah anugerah yang paling agung daripada Allah. Alhamdulillah. Kalau bercerita pengalaman yang menyeramkan, sebenarnya banyak. Sebab dalam syuting ni berbagai-bagai tempat yang kita dah pergi. Kadang-kadang tempat yang kita pergi itu memang tempat yang agak keras, memang tempat yang berhantu. Jadi bila kita pula berlakon cerita hantu, tapi ada juga cerita-cerita yang bukan cerita hantu, tapi mungkin kita tinggal di tempat yang agak keras, pun ada yang kena rasuk pun ada. Pengalaman saya banyak, tapi ada pengalaman yang saya tak pernah lupa, yang sangat-sangat menakutkan saya. Ada beberapa tempat lah.
Ada satu tempat ni drama episod, dia dalam satu felda yang sangat jauh dari pekan Kota Tinggi tu. Dia masuk ke dalam felda tu. Saya pun dah tak ingat dah mungkin tahun awal-awal tahun 2000 gitu. Cerita tu kalau tak silap saya joint venture dengan Singapura. Dia main di Singapura dan juga dia main di Malaysia. Dia drama episod. Cerita tu oleh sebab kami ni ramai, jadi untuk cari homestay atau tempat tinggal tu agak susah lah. Jadi production tu dapatlah satu tempat ni, hotel di bandar Kota Tinggi tu. Tapi hotel ni hotel yang dia dah lama tak ada penghuni. Tapi di bawah dia cantik lah, ada pasar raya. Tingkat yang kami duduk tu tingkat yang memang dah 2 tahun. Dengar ceritanya orang cakap dah 2 tahun tak ada orang duduk. Tapi diberikan kepada kami sebab kami ramai dengan kru, dengan semua. Jadi saya dengan kawan saya, sebab kita kalau satu hotel ni kita ada single bed kan. So pada hari pertama, hari kedua dia okey. Dia tak ada masalah sangat lah. Tapi pada hari yang ketiga, saya dah mula rasa macam lain macam. Saya mula tak boleh tidur. Macam tu. Saya ingatkan saya ni stres sebab saya syuting. Tapi cerita ni bukanlah cerita hantu pun. Saya mula macam badan saya tak sedap. Kita rasa macam berat-berat badan kita. Pada satu malam ni, pukul 12 lebih ke atas, kawan saya dah tidur dah sebelah. Saya tak boleh tidur. Tiba-tiba saya nampak macam dia asap tapi dia bau kemian. Dia bau kemian tu dia macam, dia buat kita macam, apa kata orang, macam mabuk. Tak mabuk, dia macam buat kita macam berkhayal. Tapi bau tu makin kuat. Dia bau kemian yang sangat buat kita tak selesa. Bulu rumah kita naik, kita seram. Lepas tu saya, kebetulan katil saya tu dia memang betul terus menghadap ke meja solik. Jadi saya pun macam rasa tak sedap. Saya tengok ke cermin meja solik tu. Saya pertama kali dalam hidup saya rasa yang sangat-sangat takut sampai kita dah tak boleh nak buat apa, dah rasa mendigil sebab saya nampak benda tu lalu. Benda tu dia kurus, dia rambut panjang, dia lalu dekat cermin dan dia, saya cakap pun bulu rumah naik. Dan dia kurus macam rangka yang berjalan dekat cermin dan dia tak pandang saya. Dia bagi profil tapi dia berjalan yang orang kata macam bukan menapak lah. Dia berjalan macam ni. Saya betul-betul tak tahu nak cakap apa. Kita dah menggigil dah. Saya sampai duduk, saya macam ni. Saya berzikir banyak-banyak, duduk berzikir sampai subuh. Subuh besok tu kita nak syuting dah. So kebetulan kawan yang jadi suami saya tu, dia ni boleh mengubat orang jugalah. So dia mungkin dia dapat rasa lah. Dia tanya dekat saya, kenapa muka macam pucat je? Saya kata, saya tak boleh tidur lah bang. Saya cakap, kenapa? Dia kata, ada gangguan bilik saya. Dia kata, tak apa, malam ni saya akan cuba pergi bilik Katie. Kita pergi ramai-ramai, kita tengok apa yang berlaku. So, okey, malam tu habis syuting awal, kami pakat semua pergi ke bilik saya. Okey, pergi ke bilik saya dan dia pun baca ayat apa semua ni. Tapi sebelum tu dia pernah cakap dengan saya. Dia kata kalau apa-apa berlaku, jangan takut, jawab aja soalan, dia kata. So masa tu dia agak dia baca. Lepas tu saya dengar suara nenek tua. Macam tu. Tak tahulah, yang sahabat saya ni dia macam dia dah menurun kat bilik tu.
Dia kata nenek ni suka cucu, nenek ni nak berkawan dengan cucu, tapi dalam suara yang sangat menakutkan. So saya ni, kami semua dekat situ memang tak berani lah. Memang tak berani. Saya kata tak mau. Lepas tu dia macam pulihkan balik, dia baca air apa semua. Dia macam semah lah tempat tu, orang kata semah tempat tu, dia baca, dia bagi air lah, renjis air dekat keliling bilik tu. Itu alhamdulillah lah, besok tu tak ada gangguan apa semua. Okey lah, alhamdulillah. Kami pun habislah syuting tu, tapi pengalaman tu membuatkan saya macam kalau nak pergi mana-mana, saya mungkin silap saya jugalah sebelum tu, sebab sebelum tu masa tu saya tak pandai sangat lah, orang kata masuk mungkin kita lupa nak bagi salam semua. Sekarang ni saya memang sangat berhati-hati lah. Tadi saya menceritakan pasal pengalaman berlakon drama. Tapi sebenarnya saya pernah juga kejadian macam ni berlaku bila saya buat teater. Saya ingat. Tahun tu saya tak ingat lah, dah lupa tahun bila. Tapi teater tu adalah teater yang berjudul Alang Serentak Seribu. Kami kebetulan teater ni kami dapat buat road tour. Maknanya daripada negeri ke negeri, dalam banyak negeri juga kami dah buat di Perak, di salah satunya di Perlis. Okey, bila kebetulan masa kami syuting, bukan syuting, mementaskan teater di Perlis ni, kami masa tu tahu melawat Perlis. Jadi banyak hotel yang orang kata dah fully book. Kebetulan kami, oleh kerana kan banyak hotel dah fully book, kami terpaksa ditempatkan kami ni di satu kawasan resort. Resort ni dia terletak agak jauh di dalam hutan. Dia di kaki bukit, di dalam hutan. Dia memang dia macam rumah banglo yang orang kata dekat kaki bukit. Kalau saya tak ingatlah dekat mana, tapi memang agak jauh jugalah di kawasan itu, agak jauh dalam hutan, jauh rumah banglo. Jadi kami katalah dalam 10 orang dekat satu banglo ni. Lepas tu di banglo yang lagi satu juga 10 orang ramai. Kawasan tu memang cantik. Bila masuk dalam tu dia agak cantik. Dia macam satu perkampungan yang cantik. Tetapi masa kami masuk tu, dia dah agak malam lah. Dah sampai tu malam. Dia ada swimming pool yang kecil. Lepas tu dia ada pokok buluh. Dan sangat nyaman lah untuk kami orang teater ni. Tapi arwah kawan saya, arwah Ismail bin, dia memang seorang sahabat yang sangat hebat lah. Ilmu dia sangat tinggi dan saya sangat kagum dengan dia. Bila kami sampai dah malam, saya kebetulan kami semua yang pelakon-pelakon ni ditempatkan dalam satu banglo tu. Dia ada banyak bilik lah. So saya cakap dengan arwah, saya cakap dekat arwah, abang, saya sukalah tempat ni bang. Sunyi je. Abang tak suka, dia kata. Dia dah macam bagi clue, abang tak suka, dia kata. Saya kata, oh ya ke bang? Bagus apa? Saya kata, tempat ni sunyi. Okey, tak apa. Kami pun siang itu pun kami ada rehearsal. Okey. Bila kami dah habis rehearsal, selalunya malam baru kami balik ke resort kami itulah. Kami balik, lepas tu bila kami balik, tak dan berapa lama selepas maghrib apa semua, dah ada satu budak histeria. Budak tu budak makeup. Kami teater, biasalah teater ni dia ramai, production ramai. Dia ada juru makeup, juru wardrobe, dan ada apa orang kata bahagian pentakbiran. First budak makeup dah kena histeria. Jadi kami semua dah berkumpul di satu tempat. Kenapa ni ada orang histeria?
dah tak tahu nak buat apa dah. Okey, histeria dia memang tak boleh baik. Banyaklah kawan-kawan yang lain tu yang pandai ayat-ayat semua, tak boleh baik juga sampai dia akan sembuh bila azan subuh. Okey, bila azan subuh dia terus berhenti dan tidur. Dan kami jadi penat lah. So besok tu lagi seorang histeria. Saya tak ingat budak mana, tapi yang kena histeria ni semua perempuan lah. Mungkin perempuan badan dia agak lemah. Kemudian besok lagi seorang histeria. Maknanya 3 orang histeria setiap hari. Jadi kami semua dah memang takut yang amat sangat lah. Sampai dah kami asingkan yang histeria tu pergi satu banglo yang lain. Dia tak mau kacau orang lain. Yang orang yang bukan histeria ni ditempatkan ke tempat banglo yang lain. Tapi kita sebab banglo ni tak jauh, dia dengar tau bila dia menjerit, dan dia boleh communicate di antara orang yang histeria A, dia boleh berdialog dengan orang histeria B dengan yang C. Kononnya menurut cerita yang histeria ni, kononnya kami ni dah ganggu tempat dia dan dia tak suka. Dia kata dia ada adik, ada alung, ada angah dia, konon dah kacau tempat dia. Jadi yang mula-mula kacau tu adik dia memang tak suka. Dia kata dia tak suka orang ni. Kami datang ni sebab tak bagi salam lah. Dia kata gempuh di tempat dia. Lepas tu kami tak boleh nak buat apa. Semua orang dah macam-macam. Sebab histeria ni sangat orang kata sangat kuat. Dia bukan histeria yang macam sikit, tak ada. Dia sampai nak lari masuk hutan. Kami terpaksa tahan dia, pegang dia. Kalau boleh beberapa orang pegang dia, jangan. Sebab kalau tidak dia akan lari ke dalam hutan. Lepas tu malam yang terakhir tu kami jumpa satu orang yang berubat. Orang yang ubat tu cakap, okey, dia bermula di swimming pool yang kecil tadi yang saya cakap yang ada pokok buluh tu. Itulah markas dia. Dan yang diorang ni, yang orang kampung tu kata, ubat dia kena ambil, potong rambut diorang ni sikit, tak tahulah apa baca, kena hantarkan balik ke swimming pool tu. Itu saya tak tahulah. Tapi hari yang terakhir tu diorang ni dah okey, dah sembuh dah. Kena pulangkan balik apa dah, sebab ada benda. Sebab saya teringat masa kami mula sampai tadi, 3 orang ni lah yang mula-mula terjun ke dalam swimming pool tu. Sebab seronok kan ada swimming pool. Mungkin dia kata itulah markah dia, saya tak tahu. Tapi menurut kata orang di tempat tu, rupanya dekat situ ada kubur. Ada satu kubur yang agak lama, dia tak tahu kubur tu kubur orang mana, tapi ada satu kubur di kawasan itu. Jadi rupanya ada banyak pantang larang dekat kawasan tu. Dan saya juga dapat tahu ada juga production lain yang pernah kena dekat situ. Kebetulan anak saya, Pion Ray, dia dapat satu offer. Cerita tu kalau tak Zapin Zapin tak akhir ke apa, itu saya tak ingatlah cerita apa. Tapi sebuah telemovie yang dibuat di Perlis, dan kebetulan dia duduk kat situ. So bila dia telefon saya malam, Mami, dia kata kalau dah sampai nanti ye telefon Mami. Saya cakap okey. So bila dia telefon saya, Mami, ye dah sampai. Okey, ye sampai dah. Dah sampai dekat ni tempat penginapan. Saya kata duduk kat mana? Dia sebut resort tu. Saya dah tegak bulu roma. Bila saya tegak bulu roma, saya pun cakap dekat dia, jangan masuk dulu, you baca 3 kul, baca ayat kursi semua. Tapi the minute saya cakap macam tu, dia mungkin dapat rasakan tempat tu ada sesuatu. Lepas tu, okey. Lepas tu dia pun syuting. Saya dengar apabila dia balik, dia bercerita dengan saya sebab dia supposed to balik macam hari ni dia balik. Lepas tu saya call, kenapa tak balik leh? Lepas tu director dia cakap, PA tak habis lagi lah ini apa semua, dia tak boleh balik lagi. Saya kata bukan habis. Tak. Rupa-rupanya dia orang tak nak kasih dia balik sebab benda tu ada lagi dengan dia orang ni. Jadi mungkin dia orang nak pulihkan.
Saya kata kejadian dia macam mana? Kejadian dia macam tu juga. Tapi lagi menakutkan sebab apabila dia orang sampai tu mungkin malam dia syuting, anak saya PA dia dah nampak dah satu budak lelaki kecil yang tak pakai baju, yang dalam kalau korang tengok dalam filem Batu Belah Batu Bertangkup, watak si Pekan tu yang rambut bontot, lepas tu dia ada gantai macam tu. Itulah dia kata tengah tengok kawan dia tengah tidur dan dia tak boleh tidur. Then besok tu dia orang pergi syuting. Lepas tu dia balik, lepas tu dia orang rasa tak sedap, kawan dia pula azan. Mulalah berlakulah benda yang macam agak keadaan yang haru kat situ. Dan saya memang tempat tu memang kalau boleh saya nak mengelak lah, sebab anak saya bagi tahu yang dia kena kejadian tu lagi takut. Sebab dia kata dia orang tak makan koci, lepas tu dia biasalah kalau ada production kita nak adalah tidbit koci ke keropok ke. Koci yang dia orang letak dekat resort tu dia tak bawa dekat lokasi, tapi bila balik benda tu dah dibuka. Koci tu dah dibuka habis semua. Lepas tu dia siap susun cantik-cantik koci tu. Memang agak menyeramkan. Memang tempat tu pun memang nampak seram lah. Dia ada macam dalam bilik rumah dia tu dia ada macam kuda kepang, dia ada macam buayan lama yang buayan. Tapi kami punya kejadian tu memang rupanya ada relate juga dengan budak yang histeria yang saya punya cerita tu. Sebab apa budak tu kata dia kata aku ni adik. Jadi adik itulah yang saya rasa anak saya P. Andre nampak yang budak kecil tu. Saya kata budak kecil tu yang dah ganggu kawan saya yang histeria tu. So jadi memang orang kata connection dia sangat kena lah. Kalau kan kami tu berlaku macam tu, lepas tu dia pun berlaku macam tu. Memang kalau nak pergi tu saya rasa fikir 2 kali lah. Sebab saya ni orang dah lama dah kan. Orang kata dah otai dah. Jadi banyak pengalaman peristiwa yang menakutkan yang pernah saya alami. Ya saya sendiri pun pernah histeria juga sebenarnya. Masa saya syuting satu filem Itali dekat Sarawak, dan saya kebetulan masa tu oleh sebabkan filem Itali ni bajet besar, so saya bawa suami saya. Suami saya ambil cuti sebab saya takut tidur seorang, sebab dah banyak berlaku kejadian macam tu. Dan dia adalah tepi pantai. Pantai tu boleh nampak Gunung Sangkubung. Saya kena dekat situ. Kejadian ni dia mula-mula dia ada bau yang sangat wangi. Memang saya tak pernah cium sampai sekarang. Memang tak ada perfume yang macam tu wangi lah. Tapi dia bau tu adalah bau sejenis bunga yang sangat wangi. Lepas tu dia buat kita rasa macam hayal, kita rasa macam nak tidur. Kemudian saya rasa badan saya macam naik ke langit. Dia macam terapung, naik. Lepas tu saya dah hanyut dah tak sedar. Lepas tu menurut kata suami saya, badan saya ni menggigil macam orang ayam kena sembelih dia macam tu. Rupanya di masa saya tak sedar tu. Dan saya sedar setelah saya dengar azan dekat telinga saya. Sayup aja orang azan. Orang azan, bila kita dengar azan kan, kita buka mata. Rupanya suami saya tengah azan dekat saya. Itu saya tak tahulah gangguan tu, tapi kebetulan itu adalah hari malam yang terakhir saya nak balik dah. Lepas tu saya bye-bye lah dekat hotel tu. Memang orang kata selamatlah saya dah balik. Tapi nasib malam yang terakhir dia kacau saya. Itulah kepada orang kata nasihat saya kepada pelakon baru ni. Wak Ima, ke mana saja kita pergi berlakon, satu kita jangan nak tunjuk ego sangat. Pergi mana-mana kita macam cakap besar.
kita sepatutnya mana-mana pun pergi. Sebab apa? Kita tak kisahlah kita berlakon cerita hantu ke, cerita tak hantu ke. Kita pergi kadang-kadang kita berlakon rumah lama-lama, rumah tinggal. Apa pun, bagilah salam. Bagi salam, kita masuk kita bagi salam. Assalamualaikum, kami nak tumpang syuting, kami tak ada niat jahat. Kita cakap. Lepas tu kalau boleh amalkan. Saya semenjak daripada kena selalu tu, kita amalkan ayat Nabi Sulaiman. Kita rasa lain macam sebelum syuting tu kita dah buat dah. Kita baca 30, kita baca ayat kursi supaya benda tu dia tidak mengganggu kita. Kadang-kadang kita baca pun dia ada juga yang terlepas, tapi tak adalah kita sampai teruk kena. Susah. Jangan korang macam leka, lepas tu jangan cakap besar dekat tempat orang, lepas tu jangan sombong, jangan orang kata rempuh je. Masuk bagi salam, kita hormat tempat tu, dan kita bila kita nak balik kita cakap terima kasih. Wak Imam, setiap benda keliling kita ni dia memang kita nampak dia tak bernyawa, tapi sebenarnya dia ada nyawa. Kita kena terima kasih. Macam kalau kita pegang, macam saya pernah syuting rumah lama, saya cakap terima kasih kerana bagi tumpang kami syuting kat sini. Sebab setiap benda ni Allah bagi ada nyawa dia sendiri. Tapi dia bukan roh yang hidup macam kita, tetapi dia ada makhluk Allah. Jadi setiap yang ada di keliling kita tak nampak, tetapi sebenarnya dia ada. Bayangkan makhluk Allah berapa banyak. Dan saya yakin bila saya bercakap sekarang ni pun dia ada. Saya tahu dia ada. Tapi kita tak ada niat jahat, kita tak ganggu siapa-siapa, kita berkongsi alam kita, dan kita sama-sama orang kata Tuhan kita adalah Allah, dan itulah Tuhan kita. Wak Imam makhluk lain pun itulah Tuhannya. Jadi kita sama-sama berkongsi, insya-Allah aku tak ganggu kau dan kau jangan ganggu aku. Macam itulah. Dan kita sentiasa kena merendah diri, insya-Allah.